hiduplah seperti mana kamu melihat Allah. Kalau kamu tidak mampu melihat, percayalah, yakinlah Allah sedang melihat. Jadi maknanya sekarang ni melihat Allah Ta'ala ni berarti kata lain adalah ingat Allah. Ingat Allah. Dan ingat Allah ni lah menjadi agenda kita sekarang. Kita nak ingat Allah. Alangkah malangnya hari ini Allah kata dalam surah Sajadah ayat 9, hakikatnya qalilan ma tashkurun, sedikit sangatnya ingat Allah. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruh ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Kalau tiupkan roh dan jasad kita, di dalam jasad kita ni Allah bagi penglihatan, bagi pendengaran, tapi sedikitlah yang syukur. Ini ingat Allah, syukur ni ada Allah. Kalau mula pun dah tak betul, agak-agak ujung-ujung memang kita boleh betulkan di pertengahannya, tapi kita bimbang nak betul di pertengahannya perlukan kehancuran. Bimbang diingatkan dengan cara peringatan melalui ujian yang menyakitkan. Duit ni dunia. Bila dunia, sifat dia tinggal, sifat dia tipu, sifat dia fitnah. Soalannya, kalau kita terus pergi bersandar pada duit, maka kita akan kena tinggal, kena tipu. Itu makhluk atau kejadian. Bila kejadian, ada tak cara melihat makhluk? Ada tak Allah ajar cara melihat? Kan kita sekarang tengah belajar cara melihat, tidak? Jangan tengok duit. Kalau siapa tengok duit, jadi mata kita. Kaedah yang Allah ajar melalui kaedah Tariq Nubuwah. Qra bismi Rabb bikallazi khalaqa. Bacalah bismi Rabb, bismi Rabb bikallazi khalaqa. Nah, cuba tengok ni sedang jemaah mata Allah SWT. Cuba tengok, perhati baik-baik. Cuba tengok. Pertama, kedua, ketiga. Bacalah dengan nama. Dengan nama siapa? Rabb. Nama siapa? Nama yang menjadikan duit. Duit tu kejadian tidak? Ya. Sekarang ni duit kita dah ada nama. Sekarang ni bila kita baca dengan nama yang menjadikan duit, Nabi kata bermula dengan bismillah, dengan nama Allah. Baik, nama Allah ni lafzul jalalah. Itu anchor dia. Nampak? Bila dengan nama Allah, yang lebih khususnya apa? Khususnya adalah rezeki. Okey, pecahan lagi, kaya. Sebab kaitan kaya dengan rezeki ni seringkali dikaitkan dengan duit. Maka ini satu kemuliaan. Allah muliakan kita, yang mana kita ni hina, tapi Allah muliakan dengan tempat yang mulia, dengan majlis yang mulia, dengan amalan yang mulia. Alhamdulillah, apabila Allah muliakan, Allah berikan kemuliaan untuk mengimarahkan kembali masjid. Subhanallah, satu perkara yang sangat indah. Asal kita itu hina, dari air mani yang hina. Namun apabila Allah nak muliakan kita, maka Allah letakkan kita di tempat yang Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Allah itu mengatasi hak segala-galanya. Kita tunaikan hak Allah dahulu, barulah hak kita ini akan disempurnakan. Hak Allah ni, Allah suruh iblis, yang mana sebelum itu Azazil lah. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Dan hidup kita ni bermula dengan kisah iblis lah, dan kisah Nabi Adam AS. Bermula kisah Nabi Adam AS, kisah iblis itulah datangnya cerita kita. Iblis diberi tugas, ada dua. Nabi Adam AS diberi tugas, iblis yang nama Azazil pun diberi tugas. Iblis gagal melaksanakan tugas, Nabi Adam AS berjaya melaksanakan tugas. Kata iblis ni, dia pencetus. Apa cetusan dia? Dia akan cetusan dia adalah mencetuskan perbalahan, mencetuskan provokasi. Kerana apa? Rasa diri berkuasa. Baik, maka bila diri merasakan aku berkuasa dan mulia, itulah yang akan hancur binasa. Hak kita akan terlaksana dengan sempurna. Memang, saya bimbang, hak kita memang macam-macam benda yang kita nak kat muka bumi ni, setelah kita menyempurnakan hak Allah terlebih dahulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Malikul Quddus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para ejen-ejen kebenaran yang dimuliakan yang telah bersiaran dengan saya pada malam ini. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli nikmah. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Bagi memberkati lagi majlis kita pada malam yang penuh barakah ini, mari kita mulakan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammad. الذي تنحل بالعقد وتنفج بالقرى وتقضى بالحوائج وتنال بالغرائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum. Birahmatika astaghis, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, la manja minallah illa ilaih. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ala kulli ni'mah. Khair, sidang jemaah yang rahmati Allah SWT, sahabat-sahabat yang sudah bersiaran dengan saya pada malam ini, para ejen-ejen kebenaran, subhanallah, ejen kebenaran, alhamdulillah, ataupun sahabat yang menyebarkan kebenaran. Mudah-mudahan kita semua sentiasa berada di dalam jalan ketaatan, berada di dalam jalan ketaatan, kesabaran, ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, siaran lagi kita pada malam yang penuh barakah ini, insya-Allah dalam siri pengajian kuliah hakikat kehidupan, insya-Allah. Pertama mula perbetulkan niat insya-Allah. Inna amalu binniat wa innamal likulli imri ma nawa. Perbetulkan niat, ya, perbetulkan niat kita untuk mendapat ridha Allah SWT, dan kita nak beramal dengan apa yang telah kita pelajari, insya-Allah. Kita nak sebarkan kebenaran. Tu saya panggil ejen kebenaran tu. Kita nak sebarkan kebenaran. Di akhir zaman ini berada di zaman yang penuh fitnahnya amat pekat. Sehingga Nabi kata, baridul a'mal, bersegeralah kamu beramal, sehingga akan tibanya zaman yang mana fitnahnya amat gelap.
amal yang kita lakukan di akhir zaman ni akan terganggu dengan fitnah yang ada. Amal, ibadah kita. Ya? Kita nak jadikan kehidupan kita ni sebagai ibadah. Hidup sebagai ibadah. Nampak? Ibadah takrifnya ada dua. Ibadah umum, ibadah khusus. Ibadah khusus yang kita nak laksanakan juga, kita nak menjaganya. Dan ibadah umum, yakni kehidupan kita, kita nak menjaganya sebagai ibadah. Tetapi kata Nabi SAW, mafhum hadis tadi, riwayat Imam Muslim, baridul a'mal, bersegeralah kamu beramal. Yang mana di saat ini nanti akan datang satu fitnah yang amat dahsyat. Fitnah yang amat dahsyat ini fitnah apa? Fitnah keimanan. Dia mengganggu kita untuk melaksanakan segala tanggungjawab dan ketaatan. Yang mana Nabi suruh bersegera. Di saat itu tiada lain yang kita mampu lakukan adalah kita kena letakkan satu urgency, satu kesegeraan, menyegerakan ibadah. Nak menjadikan satu ibadah ini sebagai satu perkara yang fastabiqul khairat. Kita nak kejar amal. Sekarang ni terbalik. Makin ujung dunia, makin nak dekat akhir zaman, makin orang kejar dunia. Hati-hati. Orang banyak nak cepat dunia, nak cepat dunia. Dunia nak cepat, fast action, nak cepat. Cepat apa? Cepat dapat duit. Sebab tu banyak akhir zaman kita tengok banyaknya skim cepat kaya, skim cepat kaya. Dulu tak ada skim cepat ni. Sekarang makin lama cepat, semua nak cepat. Ibadah pun nak cepat. Ada kita bimbang. Kuliah pun nak kena cepat. Cepatlah habis. Nak semua ibadah, semua jadi cepat. Subhanallah. Sedangkan yang dimasukkan cepat itu adalah kepada akhirat. Yakni, segeralah kamu, rebutlah. Segera ni kita boleh letakkan dalam konteks, rebutlah akan nikmat akhirat. Fastabiqul khairat. Wabtaghi, surah Al-Qasas ayat 77. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah. Kejarlah kamu akan negeri akhirat. Tapi akhir zaman, masa pun cepat sebab hilang berkat. Puan Nisah, berkat itu hilang. Barakah itu hilang sebab tu jadi cepat. Akhir semua nak cepat. Dan biasanya sebab apa nak makin cepat? Sebab apa kita nak makin cepat ni? Sebab begini. Dia ada kaedah dia. Jadi sekarang ni, kita ada tempoh hayat. Jangka masa. Jangka masa kita tak tahu. Kita menghampiri pada satu fasa yang semakin habis. Dia panggil kiamat. Akhir zaman. Sebab apa makin cepat? Sebab apa nak jawab makin cepat? Sebab apa makin cepat ini? Sebab kita berada pada fasa yang sudah berada di akhir. Kita berada di akhir zaman. Kita dah hampir pada penamat. Kiamat, akhir zaman, kita berada di akhir zaman. Baik. Sekarang ni kita tak tahu. Maknanya kita mungkin berada pada fasa yang sangat singkat. Maknanya sudah dekat. Sangat singkat. Kita akan berada pada fasa yang sangat singkat di sini. Contoh. Di sini kita tak tahu bila. Tetapi kita berada sudah semakin dekat dengan kiamat, semakin dekat dengan akhir zaman. Maka bayangkan dalam tempoh yang dekat ini, yang singkat ini, dalam tempoh yang singkat, kita nak melaksanakan taat. Dalam tempoh yang singkat, kita nak melaksanakan taat. Jadi, banyak kerja yang kita perlu selesaikan dalam masa yang singkat. Jadi, begitulah. Maka dia akan jadi cepat. Cepat dia masa nak habis. Sebab, kita banyak benda nak buat. Masa tinggal singkat. Kita tak tahu. Dan kita berada pada fasa akhir. Kita sudah berada di pentas akhir. Kita tak tahu bila-bila masa daripada sekarang. Wallahu a'lam. Bila makin dekat, biasa kita akan makin singkat. Hidup makin cepat. Kerana banyak tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Kita kena banyak tanggungjawab yang perlu diselesaikan. Baik, soalannya di sini, ada dua golongan yang mana bila dalam keadaan singkat ini, sebab kita dah kesuntukan masa,
Maka ada orang akan dia pergi pada cepat-cepat nak dunia. Dia akan, atau dia segera. Okay. Dia segera. Dan ada golongan satu lagi dia segera tu akhirat. Okay. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Kita makin singkat. Makin singkat dan ada golongan yang akan segera untuk buat amal akhirat, ada orang akan segera buat amal dunia. Dia akan terpisah. Ini golongan dia. Nampak? Jadi bila dia segera nak buat untuk akhirat, maka dia akan melihat dunia ini sebagai alat. Dia melihat alat untuk menyegerakan akhirat dia. Tapi kalau dia nak menyegerakan dunia, dia akan jadikan akhirat ini sebagai alat untuk dia. Ni. Malam ni sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak melihat bagaimana nak melihat dengan mata hati. Kita dah belajar tentang mata hati. Dan fasa tabligh ni lebih kepada untuk memperhalusi penglihatan mata hati. Sebab kita dah pergi pada fasa akhir ni dalam perbincangan kita. Jadi mata hati ataupun mata basirah, peranannya adalah untuk melihat keseimbangan di dalam kehidupan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi kalau sekiranya kita tidak memperhalusi akan perkara ini, kita akan menjadi orang yang akan memilih salah satu ini. Malah Allah Ta'ala kata, bal tusirunal hayata dunya. Percaya tidak, dengan fitnah akhir zaman ini, fitnah iman, manusia akan terpengaruh kepada singkat, maka dia nak segera nak dunia. Ini hati-hati. Hati-hati. Sebab manusia akan pergi kepada singkat sebab dia banyak benda nak selesai kan. Macam-macam tuntutan kena buat. Apatah lagi dengan fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zaman dia akan melihatkan kena cepat dapat dunia. Cepat dapat dunia. Cepat dapat dunia. Kejar dunia. Sepatutnya kejar akhirat. Tapi sebab kita sekarang berada di dunia, maka jadi panik nak pilih mana satu, maka fitnah akan menyebabkan kita memilih dunia. Fitnah akan menyebabkan kita akan memilih dunia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang pertama, cuba perhati. Jadi peranan basirah ini, mata basirah ini dipanggil mata hati atau mata jiwa. Dia akan meletakkan kembali kehidupan pada asas yang sebenar, lalu dia melihat keseimbangan. Dia melihat keseimbangan dalam kehidupan. Kita kena tengok ayat ni. Melihat keseimbangan dalam kehidupan. Menjaga sudut pandang. Menjaga sudut pandang kehidupan. Akhir zaman ni sangat kritikal. Akhir zaman ni sangat kritikal. Hati-hati. Bila kata kritikal, maka di sinilah akan keluarnya seluruh jentera-jentera fitnah. Iblis akan mengeluarkan seluruh jentera ni sebab dah habis. Biasa kalau penghujung-penghujung ni bukan kecil-kecil yang keluar, semua yang besar-besar. Yang hebat-hebat. Nampak? Maka di sini sidang jemaah mata Allah SWT, di sini peranan mata hati akan mengambil alih. Sebab itu akhir zaman itu perbincangannya kebenaran, siddiq. Siddiq. Sebab itu sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan melihat
bagaimana nak keluar daripada situasi ini? Yang mana setelah kita memahami tentang iman, kita dah memahami tentang bagaimana nak menguruskan amal, tiba-tiba di hujung nanti kita akan terperangkap untuk memilih balik. Kita biasakan begitu, tuan-tuan, sinajman mata Allah SWT. Ni semangat ni mengaji. Semangat mengaji. Semangat dengar. Nak berubah. Tapi bila pergi pada realiti, maka akhirnya dia terkandas kembali, menyebabkan dia memilih untuk dunia. Pekat fitnah ini. Sungguh pekat. Sinajman mata Allah SWT. Baik, maka di sini saya nak kongsikan bagaimana apabila dengan mata hati ini dia berperanan untuk menyeimbangkan kembali kehidupan. Satu, keduanya meletakkan kembali keutamaan. Baik. Menyeimbangkan kehidupan maknanya dia akan mula menguasai. Seimbang ni maknanya dia akan menguasai kehidupan. Seimbang bukan kata, ingat tarif seimbang ni sebenarnya, seimbang ni dia mula kontrol. Okey. Tengok tu dulu. Seimbang bermaksud mengawal. Mengawal, kontrol bahasa Jawa. Mengawal. Dia mula mengawal kehidupan dia. Mengawal bagaimana? Mengawal dengan ketenangan. Mengawal dengan kembali kepada kebenaran. Itu seimbang. Dia mula seimbang tu mana dia boleh kontrol lah, dia boleh kawal. Bawa kereta seimbang. Kehidupan seimbang maksudnya dia berada dalam kawalan. Dia mampu mengawal kerana dia berada dalam kawalan dan dia terkawal. Dan dia dikawal dan dia berada dalam perhatian. Ini penting. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baik. Ya Tuan Zaid Ismail. Ini pertanyaan tentang Imam Mahdi. Nanti hujung nanti saya akan jawab nanti. Apa kaitan tentang Mahdi? Huda. Mahdi ni yakni Mahdi ni dia ambil pada kata dasarnya huda. Ini petunjuk. Mahdi orang yang mendapat petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Maknanya bila kata tentera-tentera Imam Mahdi, tentera-tenteranya orang mendapat petunjuk. Maka yang tak dapat petunjuk dia akan jadi tentera Dajjal. Bila kata tentera Dajjal, maka akan ada golongan yang akan ditawan semula. Contoh macam zaman dululah. Tak semua orang akan menerima, tetapi dia akan dia tunduk kepada pemerintahan yang sebenarnya besar. Kan macam Muhammad Al-Fatih. Tak semua yang masuk ketika tawanan Byzantine itu semua masuk Islam, tak. Tapi ketika pemerintahan Islam memula menguasai kembali, maka ada golongan yang akan tunduk dan patuh dengan pemerintahan ini. Itu nanti kita sembang. Kita syarahkan hujung nanti kalau sempat. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Bila kata seimbang, maka dia boleh kontrol dan terkawal. Dan ya, betul Ustaz, istiqamah. Bila terkawal dia akan mula konsisten. Amantu billah sumastaqim. Kita dah bincang sebelum ni. Dia adalah istiqamah, yakni berterusan. Bila terkawal, dia boleh berterusan. Dia boleh berterusan saja. Maknanya berterusan. Baik. Ini definisi kepada menyeimbangkan kehidupan. Maknanya, peranan mata hati ini nanti, dia mula boleh meletakkan kembali kehidupan yang terkawal, istiqamah, berterusan terhadap apa? Kebaikan. Dia akan berterusan kepada kebaikan. Baik, kebaikan ini
Dia akan pergi kepada kebaikan apa? Kembali kepada yang hak, yakni Allah. Berterusan dengan Allah di dalam kehidupan. Tu dia. Yakni orang yang berada di dalam tahap keseimbangan hidup dia akan begini. Bila kita syarah dulu, sebab saya nak cerita tentang bagaimana kalau orang yang tidak seimbang. Sebab dia kena cerita juga dalam keadaan yang sebaliknya. Ni saya cerita dulu yang keadaan terkawal dulu ya. Baik. Jadi yang pertama tadi apa tadi? Makna meletakkan kehidupannya seimbang ni maknanya dia mula melihat kehidupan dengan ni dengan ni kita ambil balik ni. Dengan ni pengajian pada fasa mana ni dengan ni dengan. Pada fasa bismi. Ba dengan. Ingat? Jadi kehidupan dengan di sinilah dengan yang maha menghidupkan. Ini kata ihsan ni. Dia pergi pada kehidupan dengan yang maha menghidupkan. Maknanya dia berterusan melihat kebaikan pada setiap kejadian. Tu mata hati ni. Payah ni nampak ni. Subhanallah. Dia payah. Dia berterusan melihat kebaikan pada setiap kejadian. Makna kata, ada buruk tidak? Tak ada. Subhanallah. Maksud tak ada buruk ni bukan maksud yang nanti yang haram pun boleh jadi baik. Tidak. Jangan salah faham. Maknanya setiap perkara yang Allah haramkan, dia akan nampak kebaikan. Dia tak ada, hidup dia tak memberontak. Dia melihat kebaikan. Okey, dia punya terminologi dia, dia punya statement ataupun dia punya matan dia. Matannya adalah, okey, catat ni. Tak ada dalam nota ni. Dia tak ada nota. Melihat perhati baik-baik ni, pengajian malam ni penting ni. Malam ni bukan malam ni je penting, semua malam penting. Sebab cuma malam ni dia ada matan ni kena ingat, sebab dia benda ni melintas dan dia tak ada dalam nota, tetapi dia perbincangan apa yang ada dalam nota. Sebab tak semua ada dalam nota itu saya tulis. Sebab tak semua yang Allah berikan mampu diterjemahkan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk buku. Dia kena ada dalam bentuk syarahan. Sebab tu tidak cukup hanya dengan membaca kitab saja. Sebab itu tidak cukup dengan membaca saja. Sebab baca pun bukan baca pun dia sebut. Sebab tu dia kena ada syarahan. Sebab syarahan ni akan keluarnya ilham-ilham yang berkaitan dengan apa yang ditulis. Sebab tak semua benda yang kita akan tulis dalam kitab itu tak. Contohnya macam ni. Melihat kebaikan pada setiap suruhan dan larangan. Yang mana suruhan dan larangan ini ada di dalam kehidupan. Maka arti kata lain, melihat kebaikan pada setiap kehidupan, Allahu Akbar, dia akan jadi kepada keadaan yang tiada lagi bantahan. Sebab kita nak keluar, nak keluar, Allahumma salli alaihi. Tiada lagi bantahan. Sebab bantahan ini adalah sifat yang besar pada iblis. Aba. Bantah. Bantah. Dia membantah. Ni. Sebab hidup ni, sekiranya dia tidak mampu melihat apa yang disuruh dan dilarang itu kebaikan, maka dia akan berlakunya bantahan. Bila bantahan ini berlaku,
dia akan berlaku penderhakaan. Derhaka. Dia. Nah, ini peranan mata hati. Maknanya dia melihat kebaikan pada setiap suruhan dan larangan. Baik, Allah suruh apa? Allah suruh solat. Maka dia nampak kebaikan. Solat ni bagus. Dia tak adalah tanya, kenapa solat? Dia tak ada tanya begitu dah. Solat ni bagus. Malah dia akan jaga. Allah suruh taat suami, bagus. Ada kebaikan. Dia nampak kebaikan. Semua suruhan, dia nampak kebaikan. Dia melihat larangan. Jangan buka aurat, katanya. Tutup aurat, larangan kan? Jangan buka aurat. Jangan buat maksiat. Kan la tusyrik. Setiap larangan haram. Itu dilihat kebaikan. Contoh, haram. Haram buka aurat. Bagus. Dia kata kebaikan. Dia nampak. Dia nampak kebaikan. Sebab buka aurat. Ini kan bukan hak individu. Dia kata. Pakai tudung kan hak individu. Pakaiannya labuh-labuh ni hak individu, kata. Saya belum bersedia. Dia ada bantah-bantah. Tapi sekiranya hatinya telah terbuka, hidup mata hati dia, suruhan dilihat kebaikan, larangan pun dilihat kebaikan. Bagus. Dia dah tak ada lagi argument. Sebab buka aurat kan mengundang apa? Dia kadang-kadang orang tengok, alah tengok dosa-dosa. Dia nampak. Kan setengah orang dia bantah. Dia bantah sebab dosa atas dia yang tak jaga penglihatan. Dia lah yang ni, lelaki lah kena tundukkan penglihatan. Lelaki tundukkan penglihatan. Tapi yang perempuan, tergolek-tergolek dia keluar tu. Contoh kan. Patutnya, bagi seorang perempuan, apabila Allah haramkan dia buka aurat, kebaikan untuk dia ni kalau dinisbahkan secara relevannya hukum, bukan cerita dosa pahala ni. Cerita relevan atau tidak. Memang relevan. Sangat relevan menutup aurat. Sangat relevan sebab kompartmen pada perempuan itu adalah satu yang sangat bernilai. Sekiranya mudah dilihat, maka apa lagi nilai yang ada? No value. No value. Anda diperkosa secara percuma. Anda menjadi public property. Anda menjadi untuk tontonan umum sesuai ditonton oleh semua lapisan masyarakat. Dia mula lihat tentang kebaikan setiap suruhan. Kebaikan setiap larangan. No objection. Sebab tu Siti Hajar, ketika Nabi Ibrahim AS melaksanakan hukum Allah yang ni, Nabi Ibrahim AS dapat mimpi, suruh tinggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail AS di tengah padang pasir. Ketika Siti Hajar bertanya, adakah ini suruhan Allah? Maka Nabi Ibrahim jawab, ya. Maka kalau benar, aku terima. Allah. Di suruhan larangan ini kan sepatutnya tidak perlu lagi soal jawab. Orang kalau mula soal jawab, mana mata hati dia problem. Sami'na wa ta'na. Isteri kena jadi isteri solehah. Baik tidak? Baiklah patutnya. Ini tak. Jadi isteri solehah. Tapi suami macam mana? Suami macam mana? Anda dah sibuk dengan suami. Suami macam mana? Suami macam mana? Mana dia problem. Dia tak nak jadi isteri solehah. Bukan sebab suami nak didik ke tak nak. Sekarang dia pun tak nak. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah. Benar. Jadi sebab itu benar ya Tuan Syiar Abdullah. Pandangan yang memberi pengertian sebab dia pandangan dengan mata hati. Dia melihat ainul basirah. Jadi setiap suruhan dan larangan itu dilihat kebaikan padanya.
Malah dilihat Allah. Tu ihsan tu. Nampak Allah. Allah yang suruh. Bukan lagi suami suruh. Bukan lagi mak suruh. Allah suruh. Wa imma pada Nabi SAW pun ketika Nabi berkata, qala Rasul, maka terlihat Allah. Maka Allah yang suruh. Illa wahyu yuha. Apa yang Nabi kata semua dari Allah. Maka melihat kebaikan. Itu makna melihat Allah. Tu ayat dia. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tiada lagi pertikaian. Semua hukum diterima dengan baik. Aman tidak? Subhanallah. Amanlah. Terbenalah nama Islam itu. Tertegaklah syiar Islam kerana Islam itu perdamaian. Islam itu sejahtera. Islam itu rahmat. Rahmatan lil alamin. Jadi sekarang ni soal jawab ini berlaku dekat mana? Dah tahu dah kat mana soal jawab berlaku? Abah. Apabila gagal melihat kebaikan pada setiap syariat. Nah, poligami tidak dipertikaikan. Dia syariat. Kalau masih pertikai maknanya gagal melihat kebaikan. Sedekah tidak dipertikaikan. Solat tidak dipertikaikan. Takdir tidak dipertikaikan. Inilah orang yang seimbang. Orang yang mampu istiqomah duduk di dalam suruhan, istiqomah meninggalkan larangan. Subhanallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi di sinilah datangnya suruhan, contoh buat baik. Buat baik. Ini bukan pilihan, tetapi suruhan. Jadi buat baik itu suruhan. Jadi buat je lah baik. Nampak? Benar Puan Asha. Ya, itulah. Orang mula pertikaikan suruhan. Kan tutup aurat kan suruhan. Orang mula nak mencantikkan aurat dengan pakai niqab, pakai longgar-longgar. Dia pertikaikan. Ini kamu dia dah ekstrim ni. Kamu ni dah ekstrim ni. Islam tak suruh macam ni. Memanglah dia bukan satu kewajipan. Tetapi memelihara diri itu satu kewajipan. Betul tidak? Semakin seorang wanita itu pelihara penampilannya, maka semakin mulia. Jadi kalau biarlah dia nak pakai labu, nak pakai ni, maka mulia dari segi syariat. Jangan hukum pada hati. Hati jangan hukum. Hati ni, ini kita tidak tahu. Ini dihukumnya hati. Alah pakai macam tu pun hati belum tentu baik. Memanglah belum tentu baik. Masalahnya sekarang, dia melihat suruhan Allah itu baik. Maka okeylah tu. Yang kita ni, yang orang tu, yang melihat suruhan Allah itu buruk, itulah yang paling buruk. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sekarang ni sepatutnya pada keadaan kita ini tiada lagi pertikaian, maka tiada lagi pergaduhan, tiada lagi argument, tiada lagi. Sepatutnya kita ni dah fasa untuk melaksanakan. Ini bayangkan ya. Bayangkan, saya bagi satu kronologi ya. Fasa ni, fasa pertikai. Berapa lama? 20 tahun pertikai saja, bantah saja. Jadi walaupun dia nampak melaksanakan, ingat selagi mana ada pertikaian di dalam pelaksanaan. Contoh ya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam pelaksanaan hukum, katalah solat. Tetapi di dalam kehidupan,
yang di mana hukum qada dan qadar iman. Masih lagi dia pertikaikan. Kenapa susah, kenapa senang. Kita senang, kenapa kena tolong orang. Dia masih pertikaikan. Dia solat, walaupun dia melaksanakan solat, tetapi di saat dia masih ada pertikaian di dalam kehidupan, maka dia belum lagi sampai tahap sempurna. Maka dia belum lagi melaksanakan. Maka ada berapa masa ni nak buat ni? Kita tinggal sikit masa ni. Dia kena melaksanakan dengan menerima. Sebab tu Islam menyerah. Menyerah. Sebab tu ketika dia melaksanakan segala suruhan, dia kena merelakan segala peraturan, suruhan, takdir. Allahumma salli ala Muhammad. Nampak? Ya benar, Tuan surah An-Najahiyah. Aurat ini bukan hanya pada perempuan, pada lelaki juga. Itu, tapi mentaliti faham pada perempuan. Lelaki pun sama, auratnya sama. Kadang-kadang minta maaf yang pergi main cycling tu. Kadang-kadang lelaki pun sama naik juga pakai ketat. Lelaki tak boleh pakai ketat. Tak boleh, ketat. Yang mana kalau memahami tentang belajar tentang aurat. Pusat, di antara pusat dan lutut. Itu yang basic. Yang badan sama juga. Kalau pakai ketat-ketat pun nampak sehingga menggiurkan. Perempuan pun tengok pun sama juga. Menoleh juga. Haram juga. Ketat, pakai fit badan ketat. Tak boleh. Tak boleh. Sebab hubus syahwat. Hubus syahwat ni yang menaikkan syahwat. Orang perempuan pun syahwat juga tengok lelaki. Bukan saja lelaki syahwat tengok perempuan. Perempuan pun syahwat tengok lelaki. Jadi mana-mana yang menimbulkan syahwat haram. Nampak? Baik. Jadi orang yang kecewa dengan kehidupan, dia akan pertikaikan, berlaku pertikaian. Kenapa saya susah? Kenapa saya kena uji begini? Kenapa begitu? Kenapa begini? Kenapa? Banyak kenapa, bagaimana, bila, habis. Kenapa? Bagaimana? Bila? Dan ini disoalkan pada keadaan. Tak boleh ya. Maknanya dia belum melihat kebaikan. Contoh, susah. Ni awak solat tapi susah. Dia tanya, kenapa susah? Macam mana boleh susah? Sampai bila kita nak susah? Habis. Habis. Tidak sempurna. Allahumma salli ala Muhammad. Iya, Ustaz. Lelaki ni, bila kita tengok dia memakai pakaian yang ketat, orang lelaki pun dapat dosa juga. Lelaki tengok lelaki, aurat sesama lelaki. Ya Puan Nazatun Naina, pakai niqab ini bukan wajib. Jadi jangan, tak apalah, doa je lah sehingga suami izinkan. Sebab pakai niqab bukan wajib. Yang penting aurat telah terjamin jermain. Dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullah tak wajib. Maka muka ni tidak wajib tutup. Jadi jangan timbulkan pergaduhan pula dengan suami. Tak apalah. Suami tak bagi sebab tak izin. Sebab benda nak buat sunat kena izin. Solat sunat kena tak izin. Nah, yang sunat-sunat semua kena izin. Yang wajib saja tak payah minta izin. Nampak? Jadi di saat itu maka utamakanlah yang wajib. Makna bila kata suami kata nanti, belum masa lagi. So, taat je lah. Pahala purdah dengan pahala taat. Katalah suami kata jangan pakai. Kemudian kita nampak kebaikan. Itu kan Allah suruh taat dengan arahan suami.
maka arahan itu wajib. Dan benda itu tidak melarang, tidak bersalahan dengan syarak. Lainlah kalau suami kata, Ustaz, saya nak pakai tudung Ustaz. Tapi suami kata nanti dulu, belum sampai masa lagi. Yang itu wajib tidak taat. Sebab benda itu melanggar syariat. Selagi mana tidak melanggar syariat, maka selagi itu wajib taat. Ustaz, macam mana suami suruh kerja? Habis isteri wajib ke taat? Bab kerja ni, bab kerja tiada dalam syariat perempuan. Maka tak wajib taat. Ini tidak. Jangan kena faham. Bab kerja tiada dalam syariat. Ini maksudnya yang mana ada dalam syariat perempuan. Syariat agama yang ada pada wanita. Dan yang ada pada agama. Contoh akidah. Akidah kalau benda-benda yang bercanggahan dan bersalahan dengan akidah, tidak wajib taat. Dan juga fiqh, syaraknya. Jadi, tiada dalam tegahan dalam syarak. Mana tiada halangan, maka selagi mana dia tiada halangan dalam syarak, maka wajiblah taat. Tetapi dalam bekerja wanita itu ada kekangan dan halangan sebenarnya. Dia bukan sewenang-wenang boleh keluar. Jadi ketika suami kata kamu ni wajib kerja, jadi itu tiada dalam syarak sebenarnya. Dan ada juga tak ada kewajipan isteri bekerja, tiada. Jadi tidak wajib dia taat. Tidak wajib. Kena ingat tu. Ni kadang-kadang dia confuse. Ni suami suruh wajib kerja ni. Jadi dosa ke Ustaz kalau tak kerja? Tak dosa. Sebab bukan kewajipan bagi seorang wanita. Jadi tak wajib taat lah. Tapi kalau disuruhan itu ada dalam agama, dia kena wajib taat. Tutup aurat. Tutup aurat. Kalau suami suruh tutup aurat, isteri tak buat, dua dosa. Dosa tidak taat dengan suami, dosa tidak taat dengan Allah. Allah kata tutup aurat, suami suruh tutup aurat. Suami kata tutup aurat, isteri kata tak larat. Tanggung dua dosa. Suami lepas tanggungjawab dah. Ingat, suami pastikan tidak boleh ada ridha dalam hati di atas perbuatan isteri yang langgar syarak. Kalau suami ridha, dipanggil suami dayus. Suami dayus tidak cium bau syurga. Jangan buat main. Yang mana syurga ni beratus kilometer, beribu tahun silap dah boleh bau dah. Perjalanan 1000 tahun dah boleh bau dah cium syurga. Suami yang dayus, iaitu suami yang merelakan kemaksiatan berlaku pada isterinya, dia takkan cium bau syurga. Hati-hati. Suami yang merelakan isterinya melakukan syirik, iaitu menyatakan dialah yang hebat, dialah ni, keakuan, rela, dayus. Membiarkan isteri dalam dosa, dayus. Sebab tu suami kena ada ilmu, supaya jangan mudah-mudah kita nak setuju dengan isteri. Terutama dalam bab fashion ni ramai lelaki gagal. Bab fashion ni ramai lelaki gagal. Minta maaf cakap. Dia tak boleh nak kontrol isteri dia. Bab aurat ni dosa melarat tau. Selagi mana isteri pakai yang mana mendatangkan murka Allah. Murka. Suami tak mengaji. Dia pun ya. Dengan dia sekali ke dalam. Saya dengar ingat. Berbalik dengan ini tadi. Untuk jawab pula dengan ini. Panjang pula cerita dia. Nampak? Baik. Dan kesimpulan, wanita ini aurat. Jadi kalau sekiranya dia berjaya menjaga diri, dia melihat kebaikan, Allah suruh tu kebaikan, maka lihat dengan mata hati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amin. Mudah-mudahan suami semua yang menonton pada malam ini, semuanya insya-Allah terhindar daripada ciri-ciri suami dayus. Allahu Akbar. Ya, Puan Intan. Aurat. Dia ni,
Ni suruhan, saya cerita bab suruhan. Untuk wanita, ni banyak ni hukum ni, kita cerita bab basic. Dua benda ni tak ada kompromi. Pertama, aurat, solat, tiga. Taat. Tiga ni tak ada kompromi. Solat, taat, aurat. 100%. Dia tak ada sikit-sikit. Okey. Ini bab taat ni bab hati. Jangan buat main. Bab solat pun sama, bab aurat pun sama. Bab ini jangan buat main. Orang perempuan. Sekiranya benar penghijrahan seseorang itu, jika benar dia nak hijrah sungguh-sungguh, maka aurat dia akan berubah. Solat dia akan berubah. Taat dia akan berubah. Pada siapa taat ni? Suamilah. Aurat solat ni pada Allah. Aurat solat ni hablum minallah. Taat hablum minan nas. Sebab taat ni kaitan dengan suami. Baik. Sama, kalau bab lelaki sama juga aurat, solat, lelaki pun sama. Aurat, solat, taat ni dia akan jadi lain. Dia akan jadi khidmat. Taat juga. Jadi taat ni lebih pada khidmat. Khidmat kepada mak ayahnya. Sama, lelaki pun sama, lelaki dan perempuan. Tapi yang ketara berbeza pada wanita lah, sebab lelaki ni dia ada di segi fashion, di segi penampilannya ada kelonggaran dia. Sebab kita boleh nampak lah kelonggaran tu. Tapi perbezaan pada wanita yang ketara bab aurat. Hati-hati, saya tekankan bab ni. Yang mana yang mengaji minta maaf cakap. Kalau benar-benar dia mengaji bab hakikat, pasti auratnya berubah. Solatnya terjaga. Taatnya terpelihara. Kalau ini tidak berubah, maka dia bukan mengaji. Apa? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan semua ni bagus. Semua ni bagus. Ada kebaikan. Ada kebaikan, ya. Baik. Jadi senang jemaah yang rahmati Allah SWT. Berbalik. Berbalik kepada tadi, melihat kebaikan pada setiap suruhan dan larangan. Yang ini. Berbalik pada perbincangan kita tadi. Ustaz, berubah pelan-pelan boleh kan? Pelan-pelan tentang apa, Puan Zara? Tang mana yang pelan-pelan? Boleh tak kalau kita dengan polis tak bawa lesen, kita cakap kat polis, saya berubah pelan-pelan boleh tak tuan? Okeylah, pelan-pelan kamu kena saman ya. Ada bab-bab yang mandatory. Mandatory Puan Zara. Mandatory tidak boleh. Aurat mandatory. Solat mandatory. Taat mandatory. Tapi kalau pelan-pelan nak mengaji, tak apa. Kalau pelan-pelan nak menunaikan yang solat, yang sunat, tak apa. Pelan-pelan nak belajar zikir banyak-banyak, tak apa. Perlahan-perlahan untuk apa? Untuk melakukan yang sunat-sunat, tak apa. Bab wajib-wajib tidak boleh pelan-pelan. Okey, di sini. Suruhan ni terbagi kepada suruhan wajib. Saya buat wajib dengan sunat dulu. Suruhan. Yang wajib 100%, tak ada perlahan-perlahan. Sunat boleh pelan-pelan, merangkak pun boleh. Sunat merangkak pun boleh. Tak ada masalah sunat. Tapi yang wajib 100%. Mandatory. Sebagai contoh, pendatang asing datang kat Malaysia. Apa mandatorinya? Mesti ada pasport. Baik, sekiranya perlahan-perlahan dapat pasport, ke mana tempat dia? Perlahan-perlahanlah kamu kena tangkap nanti. Perlahan-perlahan juga, lambat laun kena tangkap. Pum, kena tangkap.
Sekali kena tangkap, tak ada lagi kompromi. Balik negara balik. Baik, yang wajib, apa yang wajib? Apa yang wajib pelan-pelan? Okey, bab wajib aurat solat. Aurat solat syariat. Ini syariat. Aurat dengan solat syariat. Hakikat mana hakikat? Bab hati. Bab hati ni wajib bersih. Walau ustaz, tapi saya ni banyak dosa. Banyak dosa tu pasti. Tapi kena bab bersihkan hati ni wajib. Apa bersihkan hati? Dengki, iri, riak. Ini sifat-sifat mazmumah ni. Sifat-sifat ini tidak boleh perlahan-perlahan keluar. Dia kena sentap keluarkan. Nampak? Jadi pelihara yang wajib, yang sunat ini bonus. Cuma nak bagi tahu ramai orang sekarang duk fokus yang sunat. Yang wajib dia biar. Wajib belajar bersihkan hati. Dia pergi belajar yang sunat, belajar lafaz zikir. Lafaz zikir ini sunat. Lafaz itu sunat. Subhanallah, 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 subhanallah. Tang mana yang wajib? Ingat itu wajib. Ingat ini wajib. Ingat Allah wajib. Lafaz Allah sunat. Sekarang ni yang mana ditumpu? Mengaji lafaz, bukan mengaji ingat. Sebab tu bila sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengki lagi, cemburu lagi. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sidang jemaah mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab itu sunat dan iblis dia akan talbiskan kita dengan yang sunat. Hati-hati. Dalam kitab Ibn Qayyim, ke talbis iblis, dia akan suruh kita bergaduh bab sunat, bergaduh bab furuk. Okey, contoh. Bab hukum ni nikah. Nikah ini sunat. Sunnah. Yang wajibnya adalah jaga nafsu. Ni yang wajib. Sebab tu ada hukum wajib. Bab hukum ada wajib nikah, haram nikah, harus nikah. Tetapi yang sunnah inilah yang dipertikaikan kadang-kadang tu. Pertikai. Apa yang dipertikaikan sunnah? Nikah lagi sunnah. Sebab apa? Sebab dia nikah. Yang wajibnya adalah menjaga nafsu. Tapi yang nikah lagi jadi bergaduh. Yang jaga nafsu dia tak jaga. Ini tak ambil berat ni. Dia tak ambil berat untuk menundukkan nafsu. Yang penting nikah. Nikah je lah. Tu jadi nikah nyorok-nyorok tu. Patutnya didik nafsu. Tak sebenarnya nikah lagi tu mendidik nafsu. Didik nafsu ini adalah dengan menambah iman. Bergaduh bab nikah lagi. Bergaduh bab furuk. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kena faham. Puan Zara, boleh ya? Wajib. Yang mana wajib? Yang wajib. Contoh taubat. Taubat tak boleh pelan-pelan ya. Taubat kena segera. Ni tak boleh pelan-pelan. Pelan-pelan nantilah saya bertaubat. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi yang wajib ingat Allah. Ingat itu bukan sekadar sebut. Tetapi ingat itu adalah menghayati.
menghayati melalui sebutan, melalui perbuatan. Nah, menghayati melalui apa lagi? Sebutan, perbuatan, amalan. Nah, tu hayati. Tu nama ingat. Ingat Allah, sebut Allah. Perbuatan, tinggalkan maksiat. Amalan, istiqomah. Dia macam tu. Nah, orang yang ingat, orang yang pasti taat. Niat nak berubah tapi kadang-kadang tak berubah. Kadang-kadang susah. Puan Zizah Nayan, itu nama tadi. Bila kata, kenapa nak berubah, tak nak riak. Tak nak riak tapi riak datang. Maknanya apa? Apa menyebabkan tak nak riak tapi makin riak? Maknanya masih riak lah, masih tak faham lah apa itu. Apa itu riak? Orang yang tak nak riak, dia tak riak lah. Mana boleh makin riak? Makin saya nak lawan riak, makin kuat riak datang. Perumpamaannya seperti kita nak halau anjing, tetapi kita halau dengan tulang. Kita nak halau lalat, tetapi pada kita itu tidak, pada kita itu ada benda yang mendatangkan lalat yang dibusuk. Jadi macam mana? Memanglah kita nak, sebab tu dia tidak cukup sekadar niat. Dia mesti berserta dengan buat. Niat dan buat. Iman dan amal. Sebab itu bukan sekadar niat, tetapi sempurnakan dengan buat. Sebab tu Allah nak bukti. Contoh, maknanya, apa maksud riak? Riak ni buat kerana makhluk. Sekarang ni, kita masih bergantung dengan makhluk lah. Kita masih ada pengharapan kepada makhluk. Sebab tu masih riak. Kita masih nakkan perhatian. Kita masih nakkan habuan. Sebab tu datangnya perkara-perkara itu. So, kena buanglah benda-benda itu. Janganlah lagi cari perhatian makhluk. Kenal akan sesuatu suruhan dan larangan dengan apa kehendak Allah. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Ya Tuan Azman, riak ini syirik kecil. Riak itu syirik kecil. Riak itu syirik kecil. Jadi sekarang ini, okey. Sebab itu sedang jemaah mata Allah SWT. Kita sambung. Baik, sekarang ni, bila kita berbalik kepada tadi, okey. Baik. Pergi kepada kedua balik. Dah faham kan? Menyeimbangkan kehidupan. Mana seimbang ni? Kita pergi kepada perbincangan orang seimbang. Dia mula melihat. Okey, dah faham? InsyaAllah. Okey, sekarang ni pergi kepada tadi. Bagaimana dia akan timbul lagi persoalan tadi. Riak lah, mazmumah datang. Okey, baik. Sebab kita pergi pada dua. Yang kedua, meletakkan kembali keutamaan. Ni. Bab ini. Meletakkan kembali keutamaan. Ya Puan Fazilah, setiap hari berdoa minta pada Allah bantu tutup aurat dengan sempurna. Kalau minta pada Allah, mesti Allah bagi. Sebab yang kita minta baik. Tetapi kenapa lagi susah nak tutup aurat? Sebab kita masih lihat. Kita minta pada Allah, tetapi minta saja. Saja je minta. Tapi Allah nakkan kesungguhan. Sebab apa yang kita minta itu, bendanya memang Allah suruh. Takkanlah kita minta apa yang Allah suruh tiba-tiba susah. Contoh.
kita nak minta lesen. Nak lesen berniaga. Kalau tidak ni kena angkut dengan bandaraya contoh. Ni tak ada kena-mengena dengan isu tu ya. Ni contoh nak minta lesen nak berniaga. Sudah pastilah ketika kita nak minta lesen, mestilah digalakkan. Cuma ialah sistem-sistem tu tolak tepi lah. Kita ceritalah sistem mudah lah ni. Sistem mudah-mudah ni. Nak lesen. Mestilah digalakkan sepatutnya. Benda yang pasti, yang kalau tak ada lesen, nanti kan kena tangkap. Tiba-tiba orang nak lesen. Mestilah dimudahkan. Ni tutup aurat, itu wajib. Tiba-tiba minta dekat Allah nak tutup aurat, tiba-tiba tak susah nak buat. Ke masih lihat? Ke masih terpengaruh dengan fashion? Ke fashion masih duduk depan? Ke masih ada dunia? Ke masih nak dilihat cantik oleh orang lain? Nampak tak? Ya Puan Julena, doa sungguh-sungguh ni sebenarnya apa makna sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh ni maknanya tahu dahnya Allah suruh. Itu maksud sungguh-sungguh. Tahu dah Allah suruh. Nah, ya Allah aku nak jadi baik. Mesti jadi baik. Sebab apa? Memang Allah suruh. Tahu dah. Oh ni aku minta ni apa yang Allah suruh ni. Takkanlah minta jadi baik tiba-tiba. Saya susah nak jadi baik Ustaz. Kenapa? Sudah minta sungguh-sungguh nak jadi baik. Tapi tu jadi apa? Jadi beruk ni Ustaz. Dah kamu nak minta jadi beruk sebenarnya. Sebab baik itu ud'uni astajib lakum. Maknanya kita tak nak baik. Tu Allah bagi takdir pada diri pula kerana kita masih nak kelihatan baik. Kita tak nak jadi baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Baik. Apa ni? Pencerahan apa tu? Dah ke bawah dah. Tak ada je orang yang nak makin dekat dengan Allah makin rosak. Tak ada tuan-tuan. Sebab, okey sekarang kita belajar ni. Ni keutamaan ni. Mari kita tengok yang tuan. Saya nak berubah Ustaz, saya tak nak gini-gini tapi masih lagi buat jahat. Maka dia belum berubah. Dalam hatinya masih ada selain Allah. Ustaz, macam mana jika kita dah tutup aurat dengan rapi tapi masih diganggu? Maknanya bukan salah kita kan? Masih diganggu maksudnya apa? Masih lagi orang kacau-kacau. Bukan salah kita, betul? Salah dia yang mengacau. Ke macam mana? Puan Umar Arif, saya dah pakai dah aurat semua dah. Tiba-tiba orang kacau saya. Maknanya yang kacau tu salah. Atau kita kena lagi perbetulkan ada benda yang sehingga mengundang orang kacau. Tu kena cek tu. Adalah perkara-perkara yang perlu diperawasi. Dia begini. Setiap yang perkara yang berlaku adalah lebih baik kita terus kepada Allah dan kita terus melihat diri tanpa menghiraukan keadaan sekeliling. Maksudnya ada orang kacau kita ni. Aku dah betul dah ni. Mesti orang ni maknanya talbis iblis pun masuk. Patutnya lihat lagi ni mesti aku ada salah lagi ni sehingga Allah izinkan pula orang masih kacau aku ni. Dia kena sentiasa renung pada diri. Itu yang payah ngaji hakikat ni. Sebab tak menang kat orang, kalah kat kita je. Tu. Tak menang kat kita. Biasa kan orang cari nak menang kita kan. Tak. Dia ilmu ni ilmu untuk akhirnya kita kembali dengan rasa bersalah. Sebab ketika kita kembali kepada Allah dengan rasa bersalah dan berdosa, baru datangnya pengampunan. Allah akan ampunkan kepada orang yang bersalah. Bab ini yang kita kena hati-hati. Sebab gini. Cuba tengok yang nombor 2 ni. Nombor 2 ni. Saya nak kaitkan dengan nombor 2 ni. Baik. Yang nombor 2 ni meletakkan kembali keutamaan ni. Baik, begini. Cuba perhati baik-baik. Bila kita pergi kepada diri ni, meletakkan kembali keutamaan, meletakkan kembali keutamaan.
Baik. Bila kata sedang jemaah mata Allah SWT, sentiasa rasa bersalah. Inilah orang yang kenal Allah. Sebab bila rasa sentiasa bersalah, bila orang kenal Allah, kerana Allah ni sifatnya Maha Pengampun. Jika tidak, kenapa kemuncak kepada malam Lailatul Qadar? Itu doa pengampunan. Sepatutnya tak perlulah. Tak perlu lagi lah dia ajar doa pengampunan. Rupanya, orang yang seimbang adalah orang yang letakkan dirinya itu sentiasa rasa bersalah. Sebab apa dia kena rasa bersalah? Sebab dia kenal Allah. Itu keutamaan. Keutamaan yang pertama dalam hidup ini adalah sentiasa rasa bersalah. Apa-apa, saya salah. Apa-apa, saya salah. Sebab kenapa kena rasa salah? Sebab kita nak Allah ampunkan kita. Tak kisahlah apa pun kesalahan, ya Allah, supaya kita nak rasa keampunan itu. Sebab Allah akan ampunkan dengan orang yang rasa bersalah dan minta ampun. Memang Allah akan ampunkan. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Sebab pengakhiran yang baik adalah pengakhiran yang diampunkan. Dan iblis itu gagal sebab dia tidak rasa bersalah. Iblis amalnya banyak, tetapi tiada keampunan. Allah tak ampunkan dia. Iblis amalnya banyak, tetapi Allah tak ampunkan dia. Biarlah amalan sedikit, tetapi pengampunan Allah itu banyak. Daripada amal yang banyak, tetapi tidak diampunkan. Jadilah seperti iblis. Hati-hati. Kita nak ampun yang banyak. Bukan sekadar amal banyak. Kalau amal banyak, ampun banyak, bagus. Itu siapa? Para nabi. Para aulia, para nabi. Tengok Nabi SAW. Maksum, amal nabi banyak sekali. Tapi Nabi minta ampun sedikit ke banyak? Banyak juga. Nabi minta ampun. 70 kali istighfar setiap hari. Subhanallah. Cuba tengok. Nampak? Jadi ini, okey baik. Apa yang saya nak tekankan pada yang ini, sesi yang ini, apa yang menghalang kita untuk tidak rasa bersalah? Cuba. Yang susah nak buat kita rasa bersalah. Saya nak kait dengan riak tadi. Sifat keakuan. Kenapa boleh ada sifat keakuan? Ni nak ujung ni saya nak tanya soal jawab sikit. Bagus, Puan Zara, betul. Sifat keakuan. Kenapa sifat keakuan tu datang? Sombong? Kenapa sombong? Nafsu? Kenapa? Ego? Keakuan? Tengok mati? Masih nampak diri? Okey. Keakuan, nampak diri, apa lagi? Nafsu, perasaan baik, merasa diri hebat, merasa diri lebih baik, perasaan baiklah. Nah, Ustaz, betul. Ustaz Ahmad, betul.
100 markah. Hubbud dunya. Yang menyebabkan orang tidak rasa berdosa dan timbulnya semua sifat-sifat ini adalah kerana cinta dunia. Hubbud dunya, kata Imam Hasan Al-Basri, hubbud dunya ra'sul khati'ah. Hubbud dunya ra'sul khati'ah. Cintakan dunia kepala bagi segala kejahatan. Cinta dunia. Saya nak bagi tahu. Yang menghalang, sebab tu dunia ni, minta maaf cakap, Allah kata celaka. Ad-dunya, dunia tu mal'unatun, celaka. Celaka. Sebab dengan dunia ini dia tidak akan rasa bersalah. Contoh. Mari tengok. Baik, dunia ini dinisbahkan dengan harta. Nabi kata, al-mal. Ini saya dah sentuh tajuk awal dulu saya sentuh ni. Tapi dia berada di akhir perbincangan kita, ya. Dia menjadi kepala dalam kitab Minhajul Abidin. Al-Imam Ghazali rahimahullah, penghalang yang besar. Yang lain-lain itu supporting je, nafsu lah, syaitan lah, semua tu dia mendukung ideologi ini. Dan Nabi kata, inna likulli ummatin fitnah wa fitnah ummati al-mal. Allahumma salli ala Muhammad. Walaupun dia ulang kaji, tetapi inilah dia yang menjadi penghalang kepada kita sehingga terbitnya keakuan, nafsu, nampak diri, rasa hebat, perasaan baik. Nak tahu dunia tu najis? Nanti. Tengok syarahan ni macam mana. Mari. Nah, sebelum saya tutup, nanti kita sambung lagi perbincangan ni besok. InsyaAllah ni. Saya nak, insyaAllah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nak betul-betul carah ni cinta dunia ni. Nak tengok ni. Antaranya contoh. Okey. Bila pegang harta, adakah ianya berdosa? Pegang harta, adakah berdosa? Tidak Ustaz. Bila dihukum berdosa? Ketika dia tidak melakukan pahala. Selesai. Betul tidak? Harta ni, adakah dia berdosa? Tidak Ustaz. Harta ni, bila dikira berdosa? Bila tak jadi pahala. Cuba tengok baik-baik. Maknanya harta tak berdosa. Bila jadi berdosa? Bila tak jadi pahala. Itu cara dia. Okey, soalan. Berapa ramai yang melihat harta ini, yang mana dia tengok je harta, dia ingat pahala? Berapa ramai? Atau dia tengok harta, dia mula berbangga. Dan inilah sifat harta, berbangga. Surah Al-Hadid ayat 20. Surah Al-Hadid ayat 20. Dan nak bagi tahunya, orang pegang harta susah nak rasa berdosa walaupun dia tak buat apa-apa dengan harta itu. Betul tidak? Harta, pegang harta, dia susah nak rasa berdosa walaupun dia tak buat apa-apa dengan harta tu. Dia pegang, dia simpan dia. Dia rasa berdosa atau dia rasa mulia? Saya tanya. Mulia kan? Okey. Saya nak bagi tahu. Orang ada harta, nanti kita sambung ya. Malam ni saya buka sikit. Dan dia simpan tanpa ada tujuan. Makna simpan tanpa ada apa-apa tujuan. Saya nak bagi contoh supaya nampak ni. Dia punya jahatnya konspirasi fitnah harta ni. Simpan tak ada apa-apa tujuan ni. Bermakna dia akan jadi apa? Dosa. Betul tidak? Sebab tadi kita dah setuju.
harta tidak berdosa sekiranya guna untuk pahala. Tetapi dia ada harta tetapi tidak guna untuk pahala. Dia tak tahu lagi dia. Tak apalah, simpan lalu, tak tahu lagi nak buat apa. Maknanya dosa. Betul kan? Baik. Ketika ada harta, dia tak tahu buat apa, dia simpan je. Ataupun dia cari harta tanpa ada tujuan yang benar. Maka berapa ramai yang ketika ada harta dan rasa berdosa? Berapa ramai ketika dia ada harta dan dia rasa berdosa? Tak. Malah dia rasa bangga dengan harta dia. Saya nak bagi tahu. Dan saya nak bagi tahu sekini. Nak bagi tahu. Bagi orang yang berzina, minum arak, berjudi, dan seumpamanya. Kita ambillah dosa ni dulu. Berapa ramai orang yang berbangga dengan zina, minum arak atau judi dan pelacur. Ini kalau ada ni, kalau adalah semua ni, ini kan dosa. Malah orang buat nyuruk-nyuruk kan. Apa beza dosa ini dengan dosa ini? Dosa simpan harta tanpa tujuan, dosa. Berzina, minum arak, berjudi, pelacur, dosa. Berbangga tak? Minta maaf. Contoh ada isteri seorang pelacur. Bangga ke? Atau nak mengaku ada anak kaki judi. Minta maaf cakap, saya bagi contoh ni. Saya kena cerita bab ni. Bangga tak? Ada kawan kaki arak. Atau yang berzina berkali-kali. Bangga ke? Tak kan? Dia mesti akan rasa terhina. Kok mana pun, dosa ini, dia akan pergi kepada hina. Orang tak bangga lagi dengan menjadi pelacur. Tak ada lagi. Dia mesti akan rasa, mesti hina. Nah? Tak bangga. Okay, sekarang ni, berapa ramai orang yang berbangga, orang lelaki contoh, berbangga ada isteri berharta. Nampak? Ada isteri berharta. Anak berharta. Suami berharta. Bangga ni. Ni belum cerita dia buat pahala lagi ni. Ada harta je. Isteri aku jutawan. Bangga tidak? Minta maaf lah cakap. Lantaklah orang nak marah-marah lah. Saya terpaksa cerita. Wataqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan kau sembunyikan kebenaran. Minta maaf. Sebab tu saya tekan bab fitnah harta ni. Orang perempuan yang berharta, isteri suami bangga tak? Saya nak tanya, adakah harta yang dia ada itu sepenuhnya pahala atau ada dosa? Jangan. Ini fitnah. Saya nak kaitkan Abdul Rahman bin Auf radhiyallahu anhu menangis dapat harta. Dapat harta, nangis. Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz menangis dapat harta. Sahabat-sahabat takut pegang harta. Kita hari ini bangga isteri berharta. Bangga anak berharta. Bangga suami berharta. Sedangkan martabatnya adalah hina. Martabat harta adalah hina. Berapa ramai boleh nampak harta itu hina? Berapa ramai boleh nampak pakai motor besar tu hina? Berapa ramai yang boleh nampak pakai Lamborghini tu hina? Tak bawa pergi masjid pun. Tak payahlah kata niatlah untuk bagi semangat. Bawa pergi masjid. Saya buat fitnah harta ni. Suami-suami, kempen isteri ada harta. Kalau isteri pelacur tahu malu. Tapi kalau isteri berharta, bangga. Kenapa? Oh, dia ada harta, senang-senang. Apa masalah? Ada harta kan boleh buat pahala? Boleh buat pahala. Masalahnya boleh buat, dah jadi pahala ke belum? Belum kan? Bila belum jadi pahala, adakah dia kemungkinan boleh jadi dosa? Boleh. Benda ni sebab tu nama fitnah. Boleh jadi baik, boleh jadi buruk. Benda bahaya. Harta ni fitnah. Nabi kata, nanti besok saya cerita dalam matan hadis. Nabi kata takutlah dengan dua perkara.
Wanita dan harta. Wanita dan harta, Nabi suruh takut kepada dia. Sebab dia boleh buat kita rasa mulia. Sedangkan hakikat, dia adalah hina. Hati-hati tuan-tuan. Ini yang menghalang kita. Menyebabkan harta ni lah akan terbitnya keakuan, kesombongan, keegoan. Nampak? Tak kisah nak pakai. Boleh. Tak ada masalah. Gunakan harta ke jalan Allah baru tidak menjadi fitnah. InsyaAllah Ustaz, betul. Sebelum nak guna tu, saya nak kata. Sebelum jadi pahala. Di manakah kedudukan harta? Allah. Ya. Inilah penghalang dia. Ada harta banyakkan berinfak. Sebelumnya banyak berinfak tu, adakah sempat nak berinfak? Puan Nur Azlina. Dari sekarang ni dia ada kaedah lah dia. Sebab benda-benda ni lah kadang-kadang kita susah. Inilah yang dikatakan makin riak. Makin nak ikhlas riak datang. Syaitan datang. Apa datang? Ni Ra'sul Khoti'ah. Bapak kepada segala kejahatan. Masih jadi kawan kita. Masih lagi jadi kawan. Harta tidak jadi hamba kepada kita. Sekarang ni jadikan harta ni hamba. Jadikan harta ni hamba kita. Jadikan dia hamba kita. Besok kita sambung. Bagaimana kita nak keluar daripada konflik ini. Ni dia isu dia. Sebab kita dah kaji dah. Akhirnya kejatuhan empire semua-semuanya kerana al-mal. Dan ini yang Nabi cukup takut. Ini yang Nabi cukup takut. Nabi cukup takut tuan-tuan. Nanti akhir-akhir bila dia tabligh, lalu sekali harta juga pusingnya. Pusing je. Dia tak boleh nak besarkan Allah. Dia besarkan harta. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah mata Allah SWT. Nah. Dan kaedahnya jadikan harta itu hamba. Nanti kita sambung. Jadikan harta itu hamba, insya-Allah Ustaz. Ya. Besok kita sambung. Itu dia. Sebab kita kena kuasai benda ni tuan-tuan. Kita kena kuasai. Kita tak ada pilihan. Kita tiada pilihan sama ada dia hambakan kita atau kita hambakan dia. Dua saja. Sama ada kita diperhambakan atau harta tu kita hambakan. Benar Ustaz Ahmad. Sebab menyebabkan hilang khusyuk dalam ibadah. Harta. Tak apa, tak boleh teruskan. Cukup sekadar ini dulu. Kita sambung pada siri besok. InsyaAllah. Baik, cukup supaya malam ni renung balik. Ya Allah, aku bela harta. Ya Allah, upaya saka yang paling besar. Bapak segala jahat ada dengan aku. Dia duduk dengan kita. Subhanallah. Iblis senyum dia. Padan muka dia. Itulah dia. Cerita lagi Allah. Cerita Allah. Tapi harta masih lagi jadi isu. Itu saja. InsyaAllah. Jadi rasa cukup setakat tu dulu untuk malam yang penuh barakah ni. Kita sambung pada siri yang akan datang pada perbincangan yang seterusnya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi kemuncak pada perbincangan kita ni kita akan sambung besok. Dan kita akan terus lagi perbincangan seterusnya. Setelah kita tahu kat mana kata kuncinya, kita akan masuk pada perbincangan dalam lisanul haq. Kalam-kalam kebenaran. Kita akan masuk pada perbincangan yang kitab baru. Walaupun sedang dalam publish, minta maaf ya, diorang tengah lagi publish ni. Saya nak keluarkan serentak 3 senang. Nanti yang mana yang baru, bersedia untuk beli 3 set. Yang lama, tambah lagi 2 set. Ya. Standby tu, standby. InsyaAllah. Yang baru, standby 3. Hakikat kehidupan, lisanul haq, dengan satu lagi,
kitab yang sedang saya berikan namanya. Sedang disusun rapi supaya pengajian kita ni Allah sempurnakan. InsyaAllah yang lama lagi 2 dan yang dah beli kita replace. Maknanya akan jadi 3 juga lah set. Yang ada sekarang ni kita bagi jalan juga sebab kita nak mengajar kena ada juga sandaran. Nanti keluar 3 sekali insyaAllah ready untuk kita selongkar akan kehidupan ini biar tegak atas kebenaran, jangan lagi beralih arah kepada kebenaran. Benda ni kita kena perang habis-habisan insya-Allah. Khair. Terima kasih banyak atas perhatian yang diberikan. Ya Puan Noris, fitnah harta. Sebab tu saya bongkarkan yang mana ada yang tulis kenal fitnah harta dan wanita kan. Bongkarkan dia. Inilah yang menjadi penghalang yang kita tanpa sedar. Ya Tuan Syafiq Farhan, geram nak beli. Oh sabar, jangan geram. Allah, tu dia. InsyaAllah. Khair, mudah-mudahan semua yang menonton pada malam ni Allah bukakan pintu hati, beri kefahaman. Ya Allah, kurniakanlah makrifat-Mu, basirah-Mu, pimpinlah kami semua ya Allah ke jalan dengan cahaya-Mu insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang menonton semuanya diberikan kefahaman yang baik insya-Allah, diberikan kekuatan untuk mengamalkan, untuk jauh daripada fitnah akhir zaman yang menyebabkan kita sukar untuk mengenal Allah dan melaksanakan ketaatannya. Jadi semua yang menonton pada malam ni mudah-mudahan dipilih oleh Allah Ta'ala untuk dimasukkan ke dalam syurganya tanpa hisap. Amin ya rabbal alamin. Jadi cukup setakat itu. Mohon ampun, mohon maaf di atas segala kekurangan bicara, terkasar kata, kekurangan dan penyampaian. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbincangan kita pada malam ini insya-Allah. Aku lu qali hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.